Assalamualaikum, welcome back to Zaf Channel guys. Kita masih lagi dalam malam puaka. Terima kasih kepada korang semua yang sudi hadir untuk malam ini. Dan kepada yang baru lagi jumpa Zaf Channel ni, aku ucap selamat datang. Dan kalau korang sudi, korang boleh tekan button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali aku upload video baru, korang takkan terlepas guys. Pada malam ni, sebelum aku mulakan kisah, aku nak wish kepada kaum India dekat Malaysia ni Happy Diwali 2022 ataupun selamat menyambut Hari Deepavali, Festival of Light penuh dengan cahaya. Aku harap kita sama-sama lah sebagai rakyat Malaysia pergilah sambut juga, bukan sambutnya pergi batu cave ke apa, kau pergilah melawat kawan-kawan India kau, makanlah capati, ada makanan-makanan India ni dah cukup terkenal dah kat Malaysia ni. Aku boleh cakap orang kita, especially Melayu ni, memang suka betul masakan India. Vade ada, lepas tu apa ni, roti canai ada, nasi kandar ada. Aku pun tak tahulah kan, itu macam bukan India je, tapi India lah juga. Dan aku harap kita sambut Deepavali kali ni dengan penuh kemeriahan dan aman sejahtera. Dan pada malam ni dalam puaka special guys, kita persembahkan satu lakonan yang lain daripada lain. Malam ni banyak aksi lakonan. Ada dah geng puaka yang tanya, kali ni ada jatuh pool tak? Bukan setakat jatuh pool, korang memang pisang tengok malam ni. So aku harap korang terhibur, keseraman pun ada, kepisangan pun ada. Dan yang paling penting, terima kasih kepada yang dah pun join geng puaka membership. Kepada yang belum, hanya RM5 sebulan, korang boleh tekan button kat bawah tu. Itu menandakan korang menyokong Zaf Channel supaya lebih memisangkan dirinya sendiri. Tiba-tiba mat, hentam je lah kan. So let's go guys, malam puaka. Happy Deepavali. Ding 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 ding. Sahabat, kawan-kawan ataupun yang kita boleh panggil sahabat yang baik akan membantu kita ke syurga, bak kata orang. Selain daripada keluarga, selain daripada isteri, suami apa semua, sahabatlah salah satu pertalian yang agak rapat dengan kita semua. Aku boleh cakap antara semua geng puaka, kita akan mempunyai sahabat ataupun kawan karib yang kita senang untuk luahkan pelbagai jenis masalah. Kadang-kadang tu kita lebih selesa berkongsi masalah dengan sahabat ataupun kawan-kawan kita selain daripada ahli keluarga. Dan malam ni khas untuk korang, aku bawakan puaka special. Aku berada di luar, di tengah-tengah suasana malam yang cukup menyeramkan ni. Aku akan berkongsi dengan korang kisah yang berlaku kepada Mika, ataupun nama penuh dia Mikael. Mikael ni pada 2013 dia baru sahaja berada di tingkatan 3 ataupun aku boleh cakap berusia 15 tahun. Dan sepanjang Mika ni berada di zaman persekolahan tu, aku boleh cakap perangai Mika ni merupakan seorang introvert. Apa itu introvert Zaf? Introvert ni dia tidak senang bergaul ataupun dia lebih suka mengurung diri dia di dalam dunia dia sendiri. Lagi-lagi pula Mika ni dia bukanlah pelajar cemerlang duduk pula dekat kelas yang curut. Sebab apa? Sebab mata pelajaran semua asyik fail je. Yang dia pass hanyalah pendidikan seni. Maybe sebab senang ataupun maybe sebab Mika ni dia memang suka benda-benda yang berseni ni, dia memang minat lah. Jadi dikatakan disebabkan perangai Mika yang merupakan seorang introvert yang tidak mempunyai kawan, plus kau bodoh pula kan, ramai orang tak nak, rupa tak ada, tetapi Mika ni adalah dalam ramai budak sekolah tu, dia mempunyai 3 orang yang aku boleh cakap agak rapat dengan Mika ni, yang sudi nak berkawan dengan Mika ni, yang bernama Amirul, Afiq dan juga Hatan. 3 orang ni lah yang merupakan penjaga ataupun kawan baik yang sudi untuk meneman si Mika ni ke mana sahaja, waktu rehat ke, waktu kurikulum ke apa. 3 orang ni je lah yang berkawan. Dan persamaan dia orang daripada form 3, daripada tingkatan 3 sampai form 5, tak ada pun awek. Asyik dia orang je yang bergaul kan. Wanita-wanita semua tak nak kat dia orang ni. Cumanya walaupun dia orang ni berkawan rapat, tetapi Mika
Mika ni hanya satu kelas bersama dengan Afiq. Hatan dan juga Amirul ni berada di kelas lain sebab diorang ni paling pandai. Yang bodoh dalam cerita ni Mika dengan si Afiq ni je. Sebab itulah diorang dalam kelas yang sama. Duduk pula sebelah-sebelah kan. Aku boleh cakap kira ngam lah tu. Tetapi dalam persahabatan tidak sah kalau air yang tenang tiba-tiba tak ada buaya yang akan datang. Sempat juga sibuk kat situ duk lepak je kan. Ingin mengganggu persahabatan diorang. Jadi berlakulah satu kejadian yang tidak pernah disangka-sangkakan oleh Mika ni, di mana persahabatan diorang akan diuji buat pertama kalinya guys. Rutin harian si Mika ni sepanjang dia bersekolah dekat sekolah dia tu kan, selain daripada 3 orang kawan dia, bukan sahaja dia ni berperangai introvert dekat sekolah, tetapi dekat rumah juga dia mempunyai seorang kakak. Dia ni 2 adik-beradik je dalam family dia ataupun dalam keluarga dia. Dengan ahli keluarga dia pun Mika ni aku boleh cakap tak berapa rapat, sehingga kan kalau korang nak tahu, even kakak dia pun tak tahulah apa yang si Mika ni buat, apa yang terjadi dalam hidup dia. Mak bapak dia pun tak tahu kalau dia ni dapat result yang bagus ke yang buruk ke. Mika ni akan suka berdiam diri. Sebab apa aku cakap macam tu? Dikatakan rutin harian si Mika ni, sebaik saja dia pulang daripada sekolah setiap pukul 2 petang, dia lebih suka menyendiri duduk terperap dekat dalam bilik dia. Bukan buat apa pun, PS5 pun tak ada, PS4 pun tak ada, Xbox apa semua tu tak ada. Dia lagi suka tidur daripada berborak ataupun bergaul dengan ahli keluarga dia. Tidur pula kalau kejap tak apa, daripada pukul 2 menjelang sehingga ke maghrib. Pernah Mat, beberapa kali keluarga dia ni dah tegur dah si Mika dia ni. Mak dia pun dah marah dah si Mika ni. Kenapa yang kau ni asyik tidur je, balik sekolah tidur, balik sekolah tidur. Macam penat sangat. Kalau pandai tak apa, ingat mak tak tahu ke? Result kau tak bagus-bagus daripada dulu. Sampai tahap macam tu. Cumanya Mika ni pekakkan je telinga dia. Sampailah pada satu masa tu, sekolah si Mika ni menganjurkan pertandingan badminton. Jadi apabila ada pertandingan badminton, Mika dan geng dia 3 orang lagi ni ingin join ataupun menyertai pertandingan tu. Jadi sekolah dia terpaksa mengagihkan beberapa kumpulan. Satu kumpulan kena ada 6 orang. Tapi disebabkan kawan-kawan dia ni pun macam Mika, tak suka bergaul apa semua kan. So diorang tak nak ambil ekstra ataupun pemain tambahan ke apa. Diorang satu grup ada 4 orang sahaja dengan semangat ingin menang dalam pertandingan tu. Walaupun Mika ni dah memang terkenal dah macam badi, asyik masuk je pertandingan apa, asyik kalah, tetapi diorang tetap berusaha. Dikatakan setiap petang mereka berempat ni akan training ataupun akan berlatih main badminton. Dekat mana? Dekat taman perumahan diorang. Tetapi bukanlah court badminton pun. Diorang akan gunakan court sepak takraw yang ada tu. Selepas orang dah tak gunakan court tu, diorang lah yang akan main badminton dekat situ. So tengah main-main ni, ada satu hari ni tengah training kan, bersemangat ni training badminton. Bukan macam ni masak mi goreng. Tengah training badminton macam ni. Kan. Tiba-tiba Mika ni tengah main-main, dia tersengih memandang ke salah satu sudut dekat area taman tu. Tiba-tiba dia tersenyum seolah-olah mengelamun, menyendiri seorang-seorang tau. Dan disebabkan Mika ni seolah-olah mengelamun, orang tengah main badminton, tiba dia tersenyum kan. Lalu yang menyadarkan dia apabila si Afiq ni smash badminton tu terkena kepala si Mika ni. Lalu Mika ni pun tersedar daripada lamunan dia dan diketawakan oleh kawan-kawan dia yang lagi 3 orang ni. Aduh, sakit bodoh. Yang kau smash kat muka weh. Itulah kau, yang kau pergi gelak senyum sorang-sorang apa hal? Kau gila apa? Suka hati aku Tak masalahnya main badminton. Sekarang yang kau tersenyum-senyum apa? Bukan ada siapa-siapa pun kat sini. Apa benda lah kau? Sekarang ni masalah dia. Aku bukan senyum pun, aku fokus lah. Banyaklah kau punya fokus. Kau duk pegang raket kan. Alah, kalau aku pun mesti main juga sama yang kau. Tak payahlah smash kepala aku. Dah benda kau tak fokus. Nampak sangat tak fokus tu. Yang muka kena smash tu. Nanti smash muka kalau kena tempat lain. Settle mau senak dekat tengah-tengah kau. Mana? Dah lah, aku malas lah layan kau Fik. Main betul-betul lah. Korang semua main betul-betul lah. Jom lah, continue main lah. Jom, fokus. Hidup kena fokus ya. Jangan senyum-senyum lagi. Tak.
Jadi selepas Mika ni dah kena bahan dengan kawan-kawan dia macam tu, dia orang pun berempat terus lakukan praktis ataupun berlatih badminton pada petang tersebut. Lawan praktis punya praktis, sedar-sedar dah pukul 7 petang barulah nak balik ke rumah. Apabila dia orang balik ke rumah, perangai Mika ni punyalah tak senonoh, dengan badan kotor-kotor, tak pergi mandi dulu, terus terjah masuk dalam bilik macam biasa mat. Solat maghrib tak solat, solat isyak tak solat, pergi menepek terus baring. Tahulah penat tetapi mandilah. Bau pun kalah tempoyak punya bau. Masya Allah, bak kata Arab lah. Oh, tiba-tiba kan. So disebabkan perangai si Mika tu macam tu, selain daripada dia suka menyendiri, tak nak dengar cakap mak bapak dia, badan bau macam tupai dah, punya busuk punya bau, rupa-rupanya dalam diam intelijen mat Mika ni. Kurang ajar betul, cakap introvert, cakap tak senang bergaul. Rupanya dalam diam dia dah pun ada berkenalan dengan seorang gadis yang comel molek. Rupanya berkurung dalam bilik tu bukan buat apa, rupanya on call, bercinta rupanya dengan seorang gadis yang bernama Rashidah guys. Rashidah ni merupakan seorang gadis yang berjaya menambat ataupun memikat hati si Mika ni. Boleh dikatakan sejak Mika berkenalan dengan Rashidah, Rashidah ni merupakan seorang gadis yang comel molek, bermuka putih, rambut ikal mayang punya panjang sampai ke bontot apa semua. Tetapi itulah pilihan hati si Mika ni. Lalu apabila dah berkenalan macam tu, Mika ni pun masuklah ke zaman ataupun alam percintaan. Standard lah tu, macam korang semua lah, cinta-cinta monyet. Lagi pula Mika ni jenis tak berapa nak berkenalan dengan orang, tak berapa boleh senang nak berkawan dengan orang. Dapat pula gadis cantik yang bernama Rashidah Utama, bukan Rashidah je ni, teruslah terpikatlah hati si Mika ni. Dan disebabkan itulah persahabatan di antara Mika, Afiq, Amirul dan juga Hatan ni semakin renggang. Sebab apa? Sebab orang cakap bila kau dah bercinta, member pun kau lupa. Mika ni lebih suka menyendiri dalam bilik, spend time bersama Rashidah, kekasih hati dia ni, sehingga kan persahabatan diorang ni makin lama makin renggang. Dan bukan kejap guys. Korang rasa apa? Mika ni dilamun cinta kejap je ke? Dikatakan diorang berkenalan daripada form 4 sehingga Mika dan kawan-kawan dia ni habis zaman persekolahan. Form 5 tu dah habis dah, SPM semua entah ke mana dah. Tetapi Mika ni tetap happy sebab apa? Sebab dia ada kekasih hati. Kawan-kawan dia tak ada. Menunjuk lah kan. Kurang ajar betul. So bila dah habis belajar macam tu, ada lagi satu kisah sedih. Selain daripada Mika ni dah mula renggang bersama kawan-kawan dia ni, dia dah syok bercinta apa semua, perkabaran sedih ni berlaku kepada Afiq, salah seorang kawan dia. Apa yang sedihnya? Afiq ni salah seorang ahli keluarga dia, iaitu bapa si Afiq ni terpaksa bawa satu keluarga berpindah ke Johor Bahru. Sebab bapa dia dapat satu pekerjaan dan pekerjaan tu memerlukan bapa dia dan keluarga si Afiq ni tinggal di Johor Bahru. Jadi berpisahlah sahabat karib 4 orang ni, bersedihlah, menangis-nangis kat stesen bas tu semasa Afiq ni nak pergi dengan family dia naik bas. Apa naik bas? Sebabnya si Afiq ni dengan keluarga dia tak ada kereta rupanya. Travel kau boleh hidup naik Grab, naik bas je. Kononnya bapak dia cakap lebih saving otak dia. Tapi redha je lah kan. So berpisahlah, tinggallah mereka bertiga sahaja, Hatan, Amirul dan juga Mika ni. Lalu selepas si Afiq bersama keluarga dia berpindah ke Johor Bahru, Mika ni macam biasalah, tak habis-habis lagi syok sangat bercinta dengan Rashidah ni, sehingga kan member-member si Mika ni dah mula sedar dah perubahan sikap yang dilakukan oleh si Mika ni. Jadi adalah satu petang semasa mereka bertiga ni lepak kedai makan, Mika telah ditegur oleh sahabat dia yang bernama Amirul ni, kenapa engkau berubah sikap? Kenapa engkau sanggup melupakan kawan-kawan kau yang sanggup berkawan dengan kau? Engkau lebih memilih cinta berbanding kawan-kawan ke Mika? Tiba-tiba cuak kan? Takut kan? So apakah perbualan diorang? Inilah perbualan diorang di kedai makan guys pada petang tersebut. Hari tu kan aku dengan Mika, kita masuk PUBG punya kontes, main lah. Sebab kononnya nak minta duit kan. Minta duit apa benda pula, nak dapatkan duit lah, nak menang. Kononnya championship diorang beribu-ribu.
Tapi kau tahu kita dapat apa? Tempat nombor 3. Alah, dapatlah dalam 3-4 ringgit macam tu lah. Sikit pula. Performance kita orang dahsyat weh. Weh, Mika, kau cerita sikit weh. Oi. Oi. Cerita lah. Aku tengah cerita kat siatan ni pasal kita masuk pertandingan PUBG tu. Betul lah. Apa? PUBG. Apa yang PUBG? Melamun lagi. Kau ni sejak kebelakangan ni aku tengok asyik melamun. Apa masalah kau ni? Kau dah awet? Tak ada lah. Takkanlah aku ada awet. Mirul. Jap, dengar ni. Kalau aku ada awet, mestilah aku bagi tahu kau, Hatan, engkau, Mirul. Aku tak ada lah. Kan kita dah berjanji. Kita ni bukanlah gay tapi kan kita dah berjanji kan. Tak adalah aku happy lepak dengan korang ni sebenarnya. Sekejap. Hatan, kau perasan tak perangai dia ni? Kebelakangan ni bila kita lepak, bila kita sembang rancak, dia buat apa? Sini kan, tersenyum, tersengih, seorang-seorang pandang tak mana. Kau cuba kau cerita. Kau dah awet, kau jujur. Aku ceritalah. Ceritalah. Yelah, aku ada awet dah. Apa masalah dia? Lepak je lah. Aku still lepak apa. Kita orang tak tahu pun. Tak semua benda, Mirul, kita kena bagi tahu. Tak semua benda. Kita dah bersahabat lama. Kan, kau ceritalah. Kita semua macam blur. Kau main apa dulu, time zaman main badminton dulu, kau mengelamun kan. Lepas tu time lepak pun kau mengelamun. Masalah dia, kalau kau semua benda nak cerita, last time kau datang rumah aku pun kau tak pam kan tadi. Kau berak macam tu je, kau tak pam kan. Kau tak cerita kat aku terpaksa tanggung. Dah lah panjang pula tu. Mak aku cakap, apa panjang sangat kau punya najis ni. Aku kat kena tanggung. Alah, tahu mungkin kau punya ke. Masalahnya happy je lah. Sekarang aku dah mengaku apa aku ada kenapa awet. kita sembang pasal tahi sekarang? Kau buat tahi kat aku. Kau dengan Hatan ni samalah. Tak boleh tengok aku happy ke? Sepatutnya seorang sahabat yang baik, tengok orang-orang lain tu bersahabat. Baik je. Patutnya korang support lah aku. Dia kalau bersahabat ni, dia satu masalah dia. Kan, kau lepak, kau fokus lah dekat time lepak, time dengan member. Bukannya mengelamun. At least aku fokus buat konten. Macam tu pula? Okey lah tu. Tak kisahlah. Kalau korang tak support aku pun tak kisahlah. Kau ingat aku kisah ke? Aku selama ni baik dengan korang. Air mana? Order kat Aneh tu. Salah aku juga. Nescafe Ice satu? Alamak. Sekarang ni tak nak cerita banyak lah. Sekarang ni kalau korang tak suka aku ada awet, korang jealous kan sebenarnya. Sakit hati kan. Apa hal tu? Nyamuk. Takut. Takut. Alamak. Kecoh betul lah. Dah lah. Aku malas nak cerita lah. Aku pun dah pukul berapa ni? Aku nak balik lah. Aku nak solat tahajud apa semua. Aku dah berubah. Aku dah berubah. Masalahnya sekarang baru pukul 12. Selalu kita lepak sampai pukul 3 pagi. Dah lah. Kau pun dah tahu aku ada awet kan. Sekarang tak nak cerita banyak lah, Miro. Aku tengok muka kau pun dah menyampah lah kau ni. Lepak mamak pun pakai mask nak minum. Lepas tu menjejing air. Kau ingat aku suka? Pakai straw kau. Alamak, tu pun masalah. Tak, aku nak pergi mana sekarang? Nak pergi tandas lah. Tandas kat sana? Suka hati aku lah. Aku selalu berak kat sinki lah. Tak ada nak pergi tandas. Terbaik. Alamak, tak nak support sudah. Kecoh lah. Alamak. Jadi itulah yang berlaku. Mereka bertiga bergaduh. Itulah yang kalau setiap kali lepak, macam itulah perangai Mika. Asyik duk mengelamun je. Manalah member tak bengke. Orang lain pun bercinta juga, Mat. Tetapi bila lepak dengan member, lepaklah dengan member. Mika ni seolah-olah telah dibuai oleh cinta yang Rashidah ni berikan dekat dia tu. So disebabkan itulah hubungan persahabatan diorang ni, aku boleh cakap tak adalah orang cakap terputus, tetapi dah semakin renggang. Mika ni sampaikan satu masa tu hampir seminggu terperuk dekat rumah. Dah habis sekolah, cari kerja pun tak nak. At least Amirul dengan Hatan tu ada juga part time kerja dekat Uniqlo, dekat 7E. Tetapi Mika ni duduk je lah, layan je lah si Rashidah ni kan. Jadi apabila dah layan, si Mika ni pun ada lagi satu masalah. Masalah dia apa? Masalah dia sekarang ni berpunca daripada Rashidah, kekasih hati si Mika ni. Rashidah ni cakap dekat Mika, kalau you sayang I, kalau you betul nak bercinta dengan I tak nak lagi you berkawan dengan si Mirul dan juga Hatan tu. You kena pilih antara dua, sama ada nak I ataupun kawan-kawan you. Sekarang ni you pilih. Baby, tak payah nangis. Sekarang ni Mika, dengar ni. You perlu pilih sama ada you nak I yang gorgeous ni ataupun kawan-kawan you. Kenapa I nak kena pilih? Kenalah pilih. Kenapa I nak kena pilih kawan I dengan you?
Kenapa kita tak boleh macam dulu? Selama ni you tak ingat I yang teman you setiap malam, okey? I yang teman you, I dah give you everything. I just you suruh you pilih je. You kena pilih. You jangan nangis. I tampar muka you tadi. Dengar ni. Sekarang ni biasalah baby. I milik you. I boleh jadi milik you. Cumanya sekarang ni I nak you putus bersahabat dengan 2 ekor mangkuk kawan you tu. Baby, takkan I nak Don't kena call me pilih? baby, tak ada. Takkan I nak kena pilih kawan I dengan you? Sekarang ni, hey Mika. Suara hak organ pula. Hey Mika, sekarang ni aku tak kira. You jangan menyesal. You tak nak pilih. Sekarang ni you dah lupa ke tembikai yang I kasih you siap 2 biji you balon. Tembikai? Oh, tembikai. Potri? Yes. Tapi baby, takkan I nak kena pilih antara kawan I dengan you? No. Dulu kita elok je. Kenapa kita tak boleh balik macam dulu? Tak Kan I boleh lepak dengan kawan I boleh lepak dengan you. Hey, Kita still boleh bersama. tak boleh, okey? Sekarang ni you tengok I betul-betul. Hak organ lagi. Sekarang ni if you tak pilih, you jangan menyesal, Mika. You jangan menyesal apa yang I buat dekat kawan-kawan you nanti. Sejak daripada kejadian tu, perubahan sikap si Mika ni aku boleh cakapkan bertambah teruk sehingga telah merisaukan ahli keluarga si Mika ni. Mak bapak Mika termasuk kakak dia. Sebab apa? Sebab si Mika ni sejak zaman sekolah memang kita dah tahu dah. Daripada balik sekolah sehingga maghrib dia akan berkurung di dalam bilik dia. Tapi kali ni selepas dah habis belajar, dah habis sekolah apa semua, Mika ni aku boleh cakap macam mayat hidup. Boleh dikatakan selama seminggu dia tak berjumpa kawan baik dia Amirul dan juga Hatan ni. Dia sanggup berkurung je duduk dalam bilik dia tu. Bila mak dia ajak makan baru keluar. Itu pun ambil nasi je, makan juga dalam bilik. Dah macam tikus dah Mat. Tak tahulah kehidupan dia ni macam mana kan. Aku boleh cakap tak terurus. Bila mak suruh mandi baru mandi. Kadang-kadang tu 2-3 hari tak mandi. Ya Allah. Sebab apa? Sebab dah terpikat dengan si Rashidah tu. Tak adalah hot sangat, rambut pink pun. Tapi hentam je lah kan. So disebabkan itu, pada satu hari dikatakan si Hatan, kawan baik si Mika ni, ada mengajak Mika untuk tidur di rumah dia. Sebab si Hatan ni nak minta sedikit bantuan tentang hal kerja ni. Manalah tahu Mika tahu kan. Sambil tu dah lama dah tak borak, dah lama dah tak lepak. Jadi Mika ni pun setuju untuk bermalam di rumah kawan baik dia si Hatan ni. Dan pada malam itulah berlaku satu kejadian yang cukup menakutkan bagi keluarga si Mika ni. Dikatakan jam telah menunjukkan pukul 1:30 malam. Kedua-dua ibu bapa si Mika termasuk kakak dia tengah tidur di bilik masing-masing. Sedang lena tu, diorang dikejutkan dengan suara yang cukup menyeramkan. Yang datang daripada mana? Yang datang daripada dalam bilik Mika. Pada masa ni disebabkan mamai apa semua, mak bapak si Mika ni terlupa yang Mika tak ada di rumah pada masa tu, tengah bermalam kat rumah Hatan. So diorang dengar suara slow je tau. Dia macam sayup-sayup je. Suara wanita ni ketawa dan juga mengilai. Lalu mak dia pun kejutkan bapak dia disebabkan terlalu takut guys. Bunyi apa tu? Laki aku ni pun. Diamlah. Ya Allah. Mana pula? Astaghfirullahalazim. Dah ada suara perempuan pula. Allah, daripada mana pula datang suara perempuan ni abang? Dah pukul berapa pagi dah ni? Abang! Bangunlah! Abang! Siapa ni? Saya! Bini! Abang! Nak kiss! Bukan abang! Aduh, suara siapa tu bang? Abang, dengar, bukan kucing, dengar. Tangisan bang. Tangisan pula. Ketawa bang. Bang, anak itu ya Allah dah pandai pula bawa anak gadis seorang masuk. Dah pandai ni. Dah pandai. Ya, awak ni pakai songkok kenapa? Tak, ada ceramah semalam. Ceramah balik-balik. Menghayati tertidur pula dengan songkok pula ni. Kenapa pakai baju tu balik? Allah. Astaghfirullahalazim, laki aku ni. 3 Jumaat je bang. Tak apa. Bang,
Pergilah cek bang, saya takut ni. Saya pun takut. Dah pukul 1 lebih pagi dah ni bang. Ni Mika ni lah. Selalu buat hal dari dulu sampai sekarang buat hal. Aduh, anak aku seorang ni Jangan pun. marah anak kita bang. Hey, Cek dulu bang. shoot Suara juga tu kan. makin kuat bang. Ya, pergi cek dulu. Abang, jangan tinggal saya seorang. Abang. Hei, kecoh betul. Abang. Aloi. Ada anak lelaki pun pergi bawa perempuan pula. Geram pula kita. Jadi Kak Ram pula kita. Geram. Bapak si Mika pun selepas dah mendengar tangisan daripada dalam rumah tu, bapak dia pun keluarlah bilik. Keluar bilik nak cari daripada mana datang suara yang cukup menyeramkan tu. Kejap ketawa, kejap mengilai. Lalu bapak dia pun secara perlahan pergi ke salah satu bilik dekat rumah tu. Dan salah satu bilik tu terletaknya bilik si Mika ni. Jadi bapak dia pun letaklah telinga dekat bilik si Mika ni kan. Dan memang terbukti guys, Mika ada bawa balik perempuan rupanya. Kurang ajar betul. Rumah family pun sanggup bawa balik perempuan. Jadi bapak dia dalam keadaan marah terus ketuk pintu berulang-ulang kali. Ta. Mika, buka Mika. Buka, apa yang kau buat ni? Na'udzubillah. Sejak bila ayah ajar kau bawa perempuan masuk rumah ni? Tetapi tidak diendahkan oleh Mika. Lalu bapak dia pun dah mula buka silat, terajang pintu tu berdebam, tak terbuka amat. Bapak kaki dah sakit, alamak, tak terbuka kan. Terajang lagi 2-3 kali, boom, pintu terbuka. Dan ini telah menyebabkan anak perempuan kepada mak dan bapak si Mika ni, kakak si Mika ni lah, susah betul nak explain kan, dah terjaga dah. Dan sebaik saja mereka bertiga tengok di dalam bilik Mika, alangkah terkejutnya diorang sebab bilik Mika gelap gelita guys. Suara yang diorang dengar tadi tu dah tak ada dah. Jadi daripada mana datang suara tu? Dan itu telah menyebabkan keluarga si Mika pada malam tu teramat takut. Tak pernah rumah kena ganggu, tiba-tiba dah mula ada gangguan. Dan keesokan harinya, sebaik saja Mika ni pulang ke rumah selepas dah bermalam selama 1 malam di rumah kawan baik dia si Hatan ni, bapa si Mika dah tunggu Mika kat area ruang tamu tu. Bila Mika masuk je ke dalam rumah, melangkah je Mika masuk ke dalam rumah, Mika ni nak terus menuju ke dalam bilik dia, lalu ditahan oleh bapa si Mika ni. Bapa si Mika cakap, Mika, kau duduk kejap. Lepas tu Mika pun dengarlah muka selamba seposin bodoh dia pun duduklah depan bapak dia kan. Apa hal ayah? Kau bagi tahu ayah apa yang kau buat ni. Mak si Mika dah menangis-nangis dah sebab kan terlalu takut tengok anak, keadaan anak dia kusut masai macam tu kan. Apa yang kau buat ni Mika? Rumah kita ni tak pernah ada gangguan tau. Ayah dengan mak kau selalu solat, selalu baca Quran. Sekarang ni ayah nak kau bagi tahu ayah apa yang terjadi ni. Ayah dah terdengar suara perempuan semalam dan mak kau pun dah takut betul dah. Baik kau bagi tahu ayah. Lalu Mika pun terus tak endah ke ayah dia. Mika ni cakap ke ayah dia, dah lah ayah, mengarutlah ayah. Itu kekasih hati Mika lah ayah. Semak lah. Apa salahnya kawan-kawan tak kasih, mak bapak pun tak nak support. Dah lah, semak lah. Lalu Mika pun terus tak endah kan. Walaupun ayah dia jerit, Mika, kurang ajar kau Mika dah berani biadab bersama mak bapak dia. Dia dah seolah-olah hilang kewarasan dia. Dia lebih sanggup bercinta dengan Rashidah ni dan tidak mengendahkan cakap mak bapak dia, sehingga kan aku boleh cakap seakan-akan terputus pertalian keluarga dan juga persahabatan dia bersama kawan baik dia yang lagi 2 orang yang bernama Amirul dan juga Hatan ni. Mika dah makin teruk seolah-olah terah dirasuki sesuatu, ataupun aku boleh cakap dia dah terpedaya dan termakan kata-kata manis yang Rashidah bagikan pada dia guys. Sampailah pada satu masa disebabkan si Mika ni asyik dengar cakap kekasih hati dia Rashidah ni, yang muka pun macam haram jadah aja kan. Dia dengar juga kata Mika telah mendapat satu perkabaran sedih di mana kawan dia yang dah pun berpindah ke Johor Bahru menetap bersama keluarga dia iaitu Afiq ni telah mengalami kemalangan maut. Afiq ni dikatakan terjatuh bilik air. Malam tu Afiq ni nak pergi bilik air dan dia terjatuh, lalu kepala dia terhentak dekat lubang tandas tu selama 10 kali. Aku tak tahulah mak dia nak bunuh diri ke apa kan. Dah terhentak
tak mati lagi lah. Entak, mati Mat. 10 kali kan. Macam dirasuki sesuatu tau. Oh, banyak betul ayat tu kan. Tetapi terus mati macam tu, dan ini telah menyebabkan Mika, Amirul dan juga Hatan ni rasa teramat sedih. Terutamanya si Mika ni, sebab Mika ni rasa, ya Allah, kenapalah aku dengar cakap kau Rashidah weh. Kau ajar betul lah. Kenapa kau bunuh kawan aku? Lalu Rashidah ni pun cakap dekat Mika ni, Mika, bodoh lah kau ni. Aku dah kasih warning dekat kau awal-awal kan. Aku suruh kau pilih sama ada aku, Rashidah yang hot ni, ataupun kawan-kawan kau. Tetapi kau ni cukup bodoh. Kau pilih kawan-kawan kau. Padanlah muka kau. Siapa suruh kau dengar sangat cakap aku? Biar kawan kau si Afiq tu mampus. Jadi disebabkan itu, pada malam tu selepas dia dah bergaduh dengan Rashidah ni, Mika seolah-olah telah pun dirasuki ataupun histeria, aku boleh cakap. Maybe terlalu sedih, tak boleh terima kenyataan disebabkan dia, si Afiq kawan baik dia ni pun mati dalam keadaan tragis. 10 kali Mat, tentak tak tragis apa kan. Dan malam tu lah si Mika ni kerasukan. Dah menjerit-jerit dah. Lalu mak bapak si Mika ni pun cepat-cepat pergi mendapatkan Mika di dalam bilik. Termasuk kakak si Mika ni cuba menenangkan si Mika. Sambil tu bapak dia azan di setiap penjuru, tetapi tak juga reda. Disebabkan itulah bapak si Mika terpaksa call seorang ustaz. Dan ustaz ni aku dengar cerita, dia sedang menempa nama di Persada Perubatan Islam ni. Aku boleh cakap tak lama lagi famous lah ustaz ni. Dan ustaz tu pun datang untuk membantu keluarga si Mika merawat si Mika yang dalam keadaan histeria. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ditugaskan untuk mengeluarkan kau wahai jin. Duduk diam. Aku nak berdialog. Nanti orang tak dengar, Waknat. Nama aku Ustaz Mustaqim. Assalamualaikum. Sekarang ni kau bagi tahu aku, siapakah engkau? Aku tak ada siapa. Kau tak perlu tahu. Engkau degil cakap aku. Dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Tahu engkau menderita. Aku baru tengok Ip Man tadi. Sampai hati kau lawan aku. Seksa. Oi, menari caca. Jangan. Aku ustaz. Sekarang ni bagi tahu aku. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali aku tanya, siapa engkau? Aku adalah jin. Aku tahu kau jin. Siapa nama engkau? Soalan pun salah tadi. Siapa nama engkau? Nama aku Rashidah. Jangan nyanyi. Jangan nyanyi. Ustaz pun rasuk. Tak, bukan. Sekarang ni, kenapa engkau merasuki badan anak Adam ini? Kau tak perlu tahu semua tu. Aku kena tahu. Tak perlu tahu. Mak bapak dia, kesiankan dia. Lantak Kenapa diorang. engkau mengganggu si Mika ni? Kau degil dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bantulah aku, keluarkanlah jin yang sengsara ke anak Adam ini. Ya Allah. Akbar. Bagi tahu aku, siapa dan kenapa engkau rasuk dia ni, Rashidah? Aku rasuk dia sebab Mika ni, dia suka berseorangan. Dia selalu bahkan memanggil-manggil aku. Dan aku mengambil kesempatan ni untuk dekat dengan dia, untuk berkenalan dengan dia. Tapi aku tak berminat langsung dengan si Mika ni. Aku hanya mempergunakan dia supaya aku boleh rosakkan dia. Aku boleh rosakkan iman dia. Sebab antara mereka-mereka yang aku suka ganggu adalah mereka yang sentiasa berada dalam keadaan keseorangan. Sekarang ni engkau tahu tak, haram untuk seorang manusia ataupun seekor jin macam kau ni berdamping dengan seseorang yang berjiwa kental. Main hentam je aku sebut sekarang ni. Sekarang ni aku arahkan kau keluar dan tolonglah pulang. Adakah kau nak masuk Islam? Adakah kau nak masuk Islam? Tak nak. Sekarang ni dengan bisikan ataupun dengan laungan Allahu Akbar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, bantulah aku. Ya Allah, pulihkanlah keadaan si Mika ini seperti sedia kala. Dengan ini aku nasihatkan, Rashidah, keluarlah engkau daripada badan dia. Tiba Mat. Alhamdulillah, Ustaz Mustaqim berjaya juga merawat Mika daripada gangguan jin yang bernama Rashidah tu guys. Alhamdulillah, Mika berjaya dirawat selepas hampir setengah jam Ustaz Mustaqim berlawan bersama jin yang bernama Rashidah yang telah merasuki si Mika ni. Akhirnya jin itu terpaksa juga belah ataupun keluar daripada badan si Mika ni selepas Ustaz tu dah belasah punya teruk jin ni. Yang korang sangkakan, yang aku pun sangkakan, Rashidah ni merupakan kekasih hati si Mika ni seorang manusia, rupanya tidak guys. Dan ini telah mengejutkan seluruh keluarga dan juga kawan baik si Mika yang bernama Amirul dan juga Hatan ni. Rupa-rupanya apa yang menyebabkan si Mika ni seolah-olah hilang kewarasan dengan sanggup berkotor, tak mandi, berkurung dalam bilik sekian lama sejak daripada zaman sekolah sehinggalah sekarang disebabkan oleh jin yang bernama Rashidah ni. Dia akhirnya telah diputuskan daripada terus bercinta, dan seperti yang kita tahu, tidak boleh seseorang manusia bercinta dengan makhluk daripada alam lain, especially jin. Dan jin ni hanya satu, ingin menyesatkan manusia. Selepas sahaja Mika telah mendapatkan rawatan dan Rashidah ni tidak mengganggu si Mika ni, Mika telah kembali seperti sedia kala. Persahabatan dia di antara Mika, Amirul dan juga Hatan ni bertambah baik, dan dikatakan bukan sahaja Mika yang terkena gangguan, Amirul pun menerangkan kepada Mika sebab yang dia tak nak berjumpa dengan si Mika ni disebabkan Amirul juga terkena tempias. Apa yang terkena tempias tu? Di belakang badan si Amirul ni dah cala bala dah. Dia dah hampir diseksa setengah nyawa oleh jin yang berdamping dengan Mika ni. Dan bukan itu saja, rupanya sebelum keluarga si Mika ni pergi mendapatkan rawatan, keluarga dia dah beberapa kali dah diganggu dengan suara-suara halus, suara-suara orang mengilai, dan beberapa kali termasuk kakak si Mika ni dah pernah ternampak kelibat wanita yang berpakaian putih dan muka menakutkan di dalam rumah dia orang. Dan ingatlah, inilah pesanan yang aku nak pesan, janganlah kita biarkan anak-anak kita ataupun kawan-kawan kita yang suka duduk seorang diri, jangan biarkan dia macam tu, jangan tak ambil endah. Sebab apa? Sebab inilah yang berlaku apabila keluarga dan kawan-kawan anggap benda tu normal, anak berkurung dalam bilik, duduk menyendiri, sedar-sedar akhirnya bercinta dengan jin, dan itulah yang telah menyebabkan si Mika ni kehilangan segala-galanya. Sebab apa? Sebab minda dia telah dikawal oleh jin sehingga sanggup hilang kawan yang bernama Afiq tu. Hoi, na'udzubillah. Dan ada juga salah satu cerita sedih, dapat perkabaran rupa-rupanya bukan Mika ni hilang seorang kawan sahaja yang bernama Afiq selepas 2 tahun, tetapi ini aku boleh anggap ajal maut di tangan Tuhan lah. Selepas 2 tahun, walaupun persahabatan di antara Mika, Amirul dan juga Hatan ni baik, tetapi selepas 2 tahun dikatakan Amirul telah mengalami kemalangan maut. Kereta dia terbabas semasa dia pulang daripada bekerja dan terjatuh di dalam gaung, dan tinggallah Hatan dan juga Mika, 2 sahabat yang alhamdulillah kemungkinan besar sehingga ke jannah. Tetapi kita sama-samalah mendoakan semoga segala benda yang aku cerita ni tidak berlaku kepada kita. Dan aku harap sebelum habis cerita ni, ambillah seberapa banyak pengajaran. Janganlah disebabkan hawa nafsu, janganlah disebabkan perangai kita hilang segala-galanya. Jadi itulah saya guys, kisah untuk malam ni. Aku harap korang dapat pengajaran, dan lagi sekali aku ucapkan terima kasih kepada korang semua yang sudi join. Walaupun dia dah tak sabar nak cakap dah, tetapi aku nak perkenalkan kepada korang, malam ni takkan berjaya kalau tanpa pertolongan daripada Shadows. Jadi aku ucapkan terima kasih Shadows kerana sudi melakonkan watak untuk kisah si Mika pada malam ni. Aku harap korang dapat segala pengajaran, dan jangan lupa pergilah dekat channel sahabat kita ni dan show your support. Come on geng Puaka,
luaskan kuasamu. Dan sebelum kita habis, aku nak kasih peluang kepada Shadows ni untuk perkatakan sesuatu kepada geng puaka semua. Silakan. Alright, kepada semua geng poker, aku harap korang enjoy dengan kisah pada hari ni kan, yang dibawa oleh Zaf Channel. Okay, agak interesting lah dengan lakonan semua everything all. Also, aku juga ingin mengambil peluang ni untuk berkongsi dengan korang di mana di channel aku banyak berkisahkan cerita-cerita seram, kisah misteri. Okay, and dulu pun ada agak kisah-kisah crime, tapi dah makin slow lah crime ni semua. Tapi kalau korang nak tahu lagi banyak kisah-kisah seram ni semua, korang boleh drop to my channel, Shadows Channel. And korang boleh lah dengarkan banyak lagi kisah-kisah dekat situ. Yeah. So itulah guys. Jadi daripada pihak Zaf Channel dan juga Shadows, sebelum kita tamat lagi sekali, aku nak minta maaf kalau ada sebarang kekurangan daripada pihak kita orang. Yang buruk datang daripada kita orang, yang baik datang daripada Allah Subhanahu Taala. Dan ambil sahaja pengajaran, yang buruk tu tak payah ambil. Itulah saja guys malam puaka untuk malam ni. Jadi intro ataupun outro ni aku nak serahkan kepada dia. Macam biasa, kalau tak selalu aku yang buat malam puaka. Tetapi sebab kita ada tetamu, kita suruh dia yang buat. Jumpa lagi. Stay safe, stay healthy guys. Malam puaka.